Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, kita jumpa lagi dalam rancangan Duduk di Rumah Jadi Orang Pandai. Okey, apa kita nak belajar hari ni? Hari ni kita akan belajar tentang aliran maklumat. Okey, nampak ya? Aliran maklumat. Aliran maklumat ni apa ya? Aliran maklumat ni adalah proses bagaimana maklumat nak disampaikan dari satu perniagaan kepada satu perniagaan yang lain. Okey, nak sampaikan maklumat bukan senang. Okey, sebab apa? Kalau maklumat tu disampaikan tak menarik, tak ada orang nak pandang. Okey, yang pertama kita tengok apa maksud aliran maklumat. Okey, aliran maklumat. Okey, kalau yang ada buku teks tu boleh refer buku teks muka surat 209 ya. Okey, aliran maklumat adalah proses komunikasi yang melibatkan pemindahan maklumat dari sebuah organisasi perniagaan kepada organisasi perniagaan yang lain. Kita nak pindahkan maklumat supaya orang tahu maklumat tersebut. Okey, maklumat apa ya contohnya? Contohnya adalah seperti maklumat tentang produk baru, kat mana nak dapat barang tu, okey, berapa harganya. Okey, itulah maklumat yang kita nak sampaikan. Okey, kita tengok maklumat yang pertama dalam proses komunikasi. Okey, kita ada tujuh ya. Ada berapa? Ada 7 proses sebelum sesuatu maklumat tu disampaikan. Siapa yang memberi maklumat ni? Okey, dalam proses komunikasi kita ada 7 pihak. Bukan 7 pihak, 7 proses komunikasi maklumat bagaimana maklumat hendak disampaikan. Yang pertama, awak tengok pakcik ni Pakcik ni adalah penghantar maklumat. Penghantar maklumat adalah orang yang mencipta idea. Okey, bagaimana maklumat yang nak disampaikan. Yang kedua, kita ada encode. Encode tu maksudnya bagaimana? Bagaimana maklumat tu nak dihantar. Dia nak proses secara bertulis ke, menggunakan muzik ke, nak gunakan artis ke. Maksudnya bagaimana dia olahkan maklumat tersebut. Dia olah secara menggunakan tulisan, pergerakan, bunyi ataupun gabungan kesemuanya. Itu kita panggil dia sebagai encode. Saluran pula yang ketiga ya. Yang ketiga kita ada saluran. Saluran ni apa? Okey, kita nak pilih saluran mana ya kita nak buat maklumat ni, kita nak salurkan maklumat tu. Kita nak guna media cetak ke? Kita nak guna media elektronik ke? Yang mana yang lagi orang suka? Tentulah orang suka media elektronik kan? Handphone dekat tangan, betul? Manusia sekarang ni handphone kat tangan, tak ada handphone macam nak mati, ya ke? Okey, tak ada duit pun boleh mati tau. Okey. Itu kita panggil dia sebagai saluran. Nak pilih media elektronik ataupun media cetak. Media elektronik kita mungkin boleh pilih TikTok, Insta, FB Ad dan sebagainya. Media bercetak tu contohnya macam kita gunakan surat khabar, majalah. Okey, TV masuk dalam mana? TV, radio tu masuk dalam media elektronik yang hanya menawarkan bunyi, pergerakan, penggunaan artis-artis. Nak tarik perhatian, nak sampaikan maklumat bukan senang. Sebab tu kita tengok ramai iklan suka guna artis. Kenapa ya nak guna artis ni? Apanya ada guna apa kelebihan kalau guna artis? Cuba pakai Cikgu Rosita. Iklan tu laku tak agak-agak? Sure tak laku iklan tu. Siapa nak kena Cikgu Rosita ni? Okey. So, kita guna artis ni mempunyai tarikan follower yang ramai. Bila mereka tengok artis, dan follower dia tengok, dia buat iklan tersebut, maksudnya dia beranggapan, fahaman dia ya, dia beranggapan bahawa artis tu guna barang tu. Okey, so dia nak follow juga. Itulah kelebihannya kalau kita gunakan artis. Yang guna Cikgu Rosita ya, Cikgu Rosita ni tak glamour. Okey, yang seterusnya, kita ada decode. Decode ni maksudnya bagaimana penerima maklumat tadi dia menterjemahkan ikut kefahaman dia. Katalah saya buat iklan rumah teres 2 tingkat 1.5 juta million. Okey. Kalau rakyat Marhain dia akan tengok ke iklan tu. Okey, 1.5 juta ni banyak tak amountnya. So, fahaman ini iklan tu orang kaya-kaya. Kita tak payah tengok iklan ni. So, dia akan ignore. Itu maksudnya kefahaman dia. Iklan tu bukan untuk dia. Tapi untuk orang yang berkemampuan, dia akan cakap, berminatlah. Okey, so dia akan cari detail untuk dapatkan maklumat sepenuhnya. Okey, itu maksudnya
Dekod ini adalah kefahaman penerima ikut dia punya anggapan masing-masing. Ikut kefahaman dia. Dia terima maklumat tu ikut fahaman dia masing-masing. Okey, yang seterusnya kita ada penerima. Ni kakak ni. Kakak ni penerima maklumat. Okey, maksudnya bila dia terima maklumat tu, apa dia buat? Dia just ignore ke? Dia nak respon ke? Okey, apa tindakan dia? Okey, dia faham ke? Dia tak faham ke? Itu tindakan dia. Kita panggil dia sebagai penerima maklumat. Bagaimana penerima maklumat tadi menterjemahkan mesej yang dia hantar tu berdasarkan pengalaman dia, kelayakan dia, latar belakang dia, okey, ataupun pendidikan dia. Kalau dia kata, okey 1.5 rumah 1.5, okey, nak berminat nak beli sesuai dengan kita punya pendapatan. Okey, itu adalah penerima, orang yang terima maklumat tersebut. Okey, yang seterusnya maklum balas. Kalau orang dah berminat, biasa kalau kita tengok KFB tu akan tu PM tu bukannya Perdana Menteri. PM tu adalah private message. Okey, kita nak buat message, kita nak minta dia PM detail, nak bagi selengkapnya, saya nak dapat kat mana, saya nak jumpa encik kat mana, kita nak close deal macam mana, berapa saya nak bayar, akaun mana saya nak transfer. Biasanya maklumat nak bayar tu tak ada kat situ. Okey, kena PM detail. Okey, itu kita panggil dia sebagai maklum balas. Tindakan yang dibuat oleh penerima apabila terima maklumat tersebut. Kalau dalam TV tu kita tengok wow shop, kalau dia berminat dia terus call. Hello cik, saya nak belilah periuk yang seberguna tadi tu. Dia terus call. Maksudnya itu adalah tindak balas dia. Kalau dekat FB dia kata, PM cik, saya nak tahu detail lah, berminat sangat ni. Okey, itu adalah tindak balas dia. Okey, yang terakhir kita ada gangguan. Gangguan ni apa ya? Bukan gangguan makhluk halus tu. Itu bukan. Bukan gangguan tu. Gangguan ni maksudnya maklumat tu tak sampai dengan jelas. Contohnya, kita buat iklan ke FB, background muzik lagi kuat daripada suara kita. Awak dengar muzik ke awak dengar suara? Okey, jadi maksudnya pengguna tak dapat apa yang dia sampaikan. Muzik dia kuat sangat. Jadi maklumat tu tak disampaikan dengan jelas. Contoh lain, kalau kita pergi Kelantan dan Terengganu, ada ke orang Kelantan dan Terengganu dalam ni? Biasanya orang Kelantan Terengganu, iklan dekat notice board di tepi jalan raya, dia biasa gunakan logat bahasa dia. Saya ni orang Perak, pergi Kelantan tak faham dia tulis apa kat notice board tu. Okey, iklan Oppo. Okey, nak beli Oppo mau pergi sini. Kita tak faham rojak dia gunakan bahasa pasar dia. Kebanyakan di Kelantan Terengganu, dia gunakan bahasa pasar dia. Dia ada yang buat tulisan Jawi. Okey, kalau orang non-Muslim, dia boleh faham ke tulisan Jawi tu? Dia tak boleh faham. Okey, so menyebabkan maklumat tu tak boleh difahami dengan baik. Okey, itu kita panggil dia sebagai gangguan. Okey, so kita dah cover ni. Yang pertama, maksud proses komunikasi. Yang kedua, kita dah cover 7 perkara yang ada dalam proses komunikasi untuk menyampaikan maklumat. Okey? Okey, 7 tadi boleh ingat tak? 7 tadi. Yang pertama, saya ulang balik ya. Kita ada penerima, kita ada enkod, saluran, dekod, penerima, maklum balas dan gangguan. Okey, itu saja pada kali ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Okey, duduk di rumah, jaga kesihatan, jadi orang yang pandai. Sekian, terima kasih. Bye.